rahsia keburukan orang tu untuk diceritakan kepada orang lain. Jangan buat benda tu. Seronok tak? Suka tak kalau orang buka aib tuan-puan sekalian dekat orang lain? Tak suka kan? So seperti mana kita tak suka kita punya benda busuk disebarkan pada orang lain, jangan kita buat benda tu kat orang lain. A very simple formula tuan-puan sekalian. Tak suka orang buat kat kita, jangan buat kat orang lain. Tu je. Kan? Okey? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah kata benda, kejar pandangan aku, kau akan settle kehidupan kamu. Tak ada masalah. Okey. Based on ayat 14 ni tuan-puan sekalian, juga Allah nak menyedarkan kepada kita, biasa kita selalu ukur musuh itu mesti kena datang daripada eksternal, luar, betul? Selalu bila kita merencana sesuatu, kita mungkin kata our enemy is come from the outside. Datang daripada luar. Tapi datang daripada ayat 14 ni tuan-puan sekalian, dalam menuju kejayaan dalam agama, kata Allah, ada juga possibility that enemy comes from the inside. Datang daripada dalam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita untuk hidup kat dunia ni bukan sekadar berhati-hati dengan external, but your internal too you should beware. Kamu kena hati-hati. Tapi jangan pula bila nak berhati-hati ni kita bersangka buruk. Tu salah. Oh ni kau isteri aku kau ni musuh aku ni. Jangan sangka buruk. Yang Allah suruh adalah just berhati-hati, bukan bersangka buruk. Maksudnya, in case one fine day, betul benda tu berlaku, dia menghalang kita untuk zikrillah. Tuan-tuan sekalian, dalam surah sebelumnya, surah Al-Munafiqun, Allah ada sebut dah tentang benda ni. Sekejap, saya tengok dekat ayat mana. Ayat 9. Surah Al-Munafiqun. Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum wala auladukum an zikrillah. Janganlah anak-anak kamu dan harta benda kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Ayat 9 surah Munafiqun pun dah bagi tahu yang anak-anak ni antara yang menyumbang kepada kita lupa untuk ingat Allah. Itu realiti, Allah bagi tahu dah. Tapi tidak semua, hanya sebahagian saja. So andai kata one fine day benda tu betul-betul teruji pada kita. So fahdharhu bermaksud jangan terkejut. Jangan kamu blame the takdir pula. Apa ni anak aku ni macam ni? Aku ni orang yang paling beriman kat muka bumi ni. Kenapa anak aku macam ni? So kita tak boleh nak blame takdir masa tu. Sebab Allah dah lama alert kita tentang benda ni. So kalau tak berlaku, bersyukurlah pada Allah. Tapi kalau berlaku, you should manage. Jangan terkejut. Sebab Nabi-Nabi kita sebelum ni pun tuan-puan sekalian, ada saja from the internal yang melawan mereka buat kerja dakwah. Siapa? Nabi Nuh. Isteri anak-anak tak support kerja dia, bahkan menentang. Nabi Lut alaihi salam. Kan? Jadi ini realiti. So kalau ada ujian daripada dalam rumah kita, jangan kita ada sangka buruk, cuma berhati-hati. So Allah tak nak kita terkejut. Sebab kalau kita terkejut, kita akan mudah menyalahkan takdir. Allah kata jangan salahkan takdir, manage. Urus dengan baik. Sebab tuan-puan sekalian, bila sebut mengurus keluarga untuk menuju rahmat dan redha Allah ni tuan-puan sekalian, kadang-kadang untuk urus ni dia ambil masa yang panjang. Dan Allah juga bagi tahu tidak semua benda-benda yang kamu urus dalam rumah ni akan menemui kejayaan. Akan tiba masa Allah tentukan kepada kita, dia mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Seperti kisah-kisah Nabi ni. Tuan-puan sekalian ingat Nabi-Nabi yang seperti Nabi Lut, Nabi Nuh ni tak pernah suruh ke isteri dia beriman kepada Allah? Takkan tak pernah suruh anak-anak dia beriman kepada Allah? Mesti pernah punya. Tapi sekuat mana pun kita berusaha, itulah yang kita boleh mampu lakukan tuan-tuan sekalian. Itu je kita dibenarkan untuk lakukan. Sebab keputusan dekat tangan dia juga. Tambah-tambah melibatkan petunjuk hidayah, memang dia yang pegang semua benda. Bukan hak kita. Boleh? So kalau dalam keluarga pun itu struggle dia, ini kan pula dalam company yang kita tidak ada hubungan darah pun. Betul tak tuan-tuan sekalian? So kalau ada orang yang tak suka kat kita, jangan terkejut lah. Itu logiknya. Dalam keluarga yang ada pertalian darah pun tuan-puan sekalian, ada yang tak suka, ada yang membenci, ada yang menjadi musuh. Kalau dalam satu company yang tak ada pertalian darah, logik je kalau benda tu berlaku. So jangan buat-buat, ada orang tak suka dengan saya, jangan terkejut sangat. So when we are in denial, kalau kita dalam keadaan in denial, believe me,
kita akan mudah berputus asa dan kita akan banyak menyalahkan keadaan masa itu tanpa kita buat penyelesaian. So bila Allah dah bagi red alert kepada kita tuan-puan sekalian, awal-awal lagi kita persiapkan ataupun at least we do some prevention yang termampu kita buat. Cantik tak ajaran Allah ni? Allah dah bagi red alert. So sekarang ni mungkin tak teruji, tapi mungkin barangkali yang Allah nak ingat kepada kita adalah make prevention. Maksudnya didik anak kamu awal-awal, didik isteri kamu awal-awal, kan, supaya dia tidak menjadi musuh kepada kamu. Samalah dalam company ni pun sama je praktisnya. Kalau tak ada, prevent awal-awal. Wujudkan suasana yang harmoni, kan, elakkan ada prasangka dalam keadaan sesama ahli pejabat tuan-tuan sekalian. Semua benda tu kita kena jaga, kan? So ini antara benda yang saya boleh kenakan dengan realiti tuan-tuan sekalian dekat office. Okay? Baik. Terus lagi tuan-tuan sekalian. So tadi dalam ayat 14 Allah kata pasangan dan juga anak-anak. Tapi ayat 15 Allah tambah satu lagi. Iaitulah di samping pasangan, anak-anak, ada satu lagi juga yang boleh menjadi ujian kepada kita, iaitulah amwal. Ayat 15 Allah sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu menjadi ujian buat kamu. Dan daripada sisi Allah jualah pahala yang besar. Okey, dengar baik-baik. Sebelum saya nak explain ayat 15 ni, saya nak tanya, okey, untuk pak anak-anak tu saya exclude dulu sebab kita dah bincang sikit tadi. Okey, apa maksud ujian, harta itu sebagai ujian? Yang tuan-tuan sekalian faham. Apa yang tuan-tuan sekalian faham bila disebut harta itu sebagai ujian? Banyak atau sikit dulu ujian lah. Ya? Banyak atau sikit dulu ujian lah. Banyak atau sikit dua-dua ujian, kan? Okey, lagi? Proses untuk mendapatkan harta itu, harta itu ujian. Mhm. Nak menguruskan apa yang kita dah dapat tu pun ujian juga. Ujian. So masa nak daripada tak ada nak ke ada pun ujian, dah ada pun ujian. Begitu juga. Lagi? Boleh menyebabkan kita lupa. Dengan purpose ataupun tujuan yang asal, kan? Okey. Lagi adalah last. Ada? Macam mana? So alhamdulillah saya nampak di MJIC ni dia ada satu kefahaman yang betul pada ujian. Sebab apa tahu? Sebab bila sebut fitnah ujian ni, ramai orang beranggapan dia tu macam mau kepada negative side. Contoh macam tak ada. Sampai dia sebut harta, kan? Dia kata okey, apa ujian tanda harta tu ujian? Bila tak ada. So bila sikit, dia fokus kepada yang negatif part tu. Tapi jangan kita lupa tuan-puan sekalian, bila ada pun, bila banyak pun, itu pun fitnah tau. Itu pun ujian. So kalau kita boleh nampak kedua-dua side ni, alhamdulillah. Samalah dengan anak-anak tuan-puan sekalian. Ada anak ke, tak ada anak ke, ujian juga. Seorang anak ke, dua orang anak ke tuan-puan sekalian, pun ujian juga. Semua tu ujian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dengar cakap ke, anak tak dengar cakap ke, ujian. How is it possible? Nanti saya akan cerita. Okey, kita pergi kepada harta tu. So bila ada ujian, bila tak ada pun ujian. Banyak sikit pun ujian tuan-puan sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya, contoh, dari sudut tak ada, bila Allah kata tak ada tuan-puan sekalian, jangan kita beranggapan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang nak menghukum kita. Sebab ada stigma orang yang dia tak ada harta, dia nampak seolah-olah macam Allah tak adil pada diri dia. Dia kata aku usaha sama macam orang tu juga, tapi kenapa dia dapat lebih, aku dapat kurang? Kan? Jadi dia mula blame Allah disebabkan dia tak ada benda tu. Sebab dia believe, dia rasa sepatutnya dia kena ada juga benda yang sama seperti mana orang lain ada. Kan? Tapi tuan-puan sekalian kena faham macam ni. Setiap benda yang kita nakkan dekat muka bumi ni, Allah akan bagi ikut cara dia, bukan dengan cara kita. Pegang benda ni sampai mati. Bila kita berharap sesuatu, kita eager terhadap sesuatu, teruja dengan sesuatu, Allah akan bagi. Sebab Allah sangat sayangkan hamba-hamba dia.
tapi dia akan bagi ikut cara dia sebab dia Tuhan.